Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak pelajar, pada hari ini Madam Kis akan discuss soalan trial kita untuk set yang keempat. Di mana macam biasa dia terdiri daripada 30 soalan. So saya akan bahagikan kepada 3 part video ni. Untuk part yang pertama ni kita akan bincangkan soalan 1 hingga soalan 12. So jom tengok perbincangan ni. Okey. So untuk soalan yang pertama, kalau para pelajar lihat, dia adalah berkaitan dengan sweating. Sweating help runner in marathon to cool off. Untuk sejukkan badan dia. This is because, bila sweating, kita tahu apabila berpeluh akan berlakulah pengeluaran air lah, yang kita panggil peluh tu. Tapi bila sampai satu tahap, peluh tu akan mengering. So apa yang berlaku sebenarnya? Kenapa dia boleh membantu proses penyejukan? Kalau kita tengok pilihan jawapan, the salt in the sweat has a cool effect. Adakah garam, kamu kata peluh masin, adakah garam tu menyebabkan cooling effect? So fakta ni salah, tak ada kaitan. So soalan ni sebenarnya dia nak kaitkan tentang properties of water. Di mana dalam properties of water, cooling effect ini ada kaitannya dengan sifat yang keempat dalam nota kita, iaitu high latent heat of vaporization. Di mana berapa banyak haba yang akan diserap oleh air untuk dia bertukar state daripada fizikal dia liquid kepada gas. So in order untuk bertukar state itu, dia akan serap haba. Haba yang panas daripada proses yang maraton tadi diserap ke dalam air peluh dan menyebabkan peluh itu mengering dan memberi cooling effect kepada individu itu. So fakta pasal salt ini salah lah. The water molecule in water adhere to skin and have a cooling effect. Dia kata dengan adanya air dekat skin tu, itu yang menyebabkan badan menjadi sejuk. Ini pun salah. For every gram of water that evaporate from the body, 586 calorie of heat are removed. Walau bagaimanapun, kita tak pernahlah belajar detail macam ni. Tapi faktanya, ini merujuk kepada apa yang kita cerita dalam properties yang keempat ini. Di mana 1 gram air tu, apabila dia serap certain amount of heat, ini yang dia nomborkan sebagai 568 ini, maknanya temperature tu akan boleh berkurang. Suhu ataupun haba tu akan berkurang. So ini yang betul. The water loss in sweating reduce body weight, making it easier for them to run. Ini tak ada kaitan pun dengan macam mana cooling effect. Ini dah macam petua macam mana nak kurus pula. So jawapan dia adalah cacing untuk yang pertama. Soalan yang kedua. Kalau kita tengok masih lagi berkaitan dengan bab molecule of life. Untuk soalan yang kedua ni, dia bercakap tentang difference between alpha glucose and beta glucose. Previously dalam discussion yang Madam buat, pernah dah keluar soalan berkaitan dengan maltose punya rupa. Dah keluar berkenaan dengan selulose. So for this part, pelajar mesti kena tahu rupa dia ni macam mana. Dia tak minta you lukis, tapi daripada physical karakter diorang ni, dia boleh tanya soalan. Contoh dia tanya apa beza alpha dengan beta. So alpha dengan beta glucose actually, ini contohnya 6 carbon ring, carbon number 1, 2, 3, 4, carbon number 5. Kita tahu setiap ni akan ada 2 tangan. Di mana kalau alpha glucose, cara kita nak letak hydroxyl group dia adalah secara bawah, atas, bawah. Maknanya pada carbon number 1 ni OH di bawah, carbon number 2 pun OH di bawah, carbon number 3 OH dia di atas, carbon number 4 OH di bawah, carbon number 5 ini dia terikat dengan carbon number 6 yang kita tulis sebagai CH2OH. So yang lain-lain ni adalah
hidrogen lah. Okay, ini alpha glucose. So beza dia actually adalah pada carbon number 1 ini sahaja. Okay, kalau alpha glucose, carbon number 1 OH-nya di bawah. Kalaulah dia adalah beta glucose, okay, untuk bucu pada carbon number 1 ni, OH berada pada bahagian atas. Pada carbon number 1 Madam tak lukislah semua. Okay, carbon number 1 OH ni berada pada bahagian atas. Kalau alpha glucose, dia berada pada bahagian bawah. Okay, so kat situ je sebenarnya beza. So kita tengok dalam pilihan jawapan. Okay, in the type of R group, okay, alpha glucose dengan beta glucose tak ada R group. Yang ada R group adalah hanya untuk fatty acid yang kita panggil hydrocarbon chain, ataupun dekat amino acid yang kita panggil sebagai side chain. So kat sini salah. Okay, in the placement of H and OH. So nampak tak kat mana kedudukan yang berbeza? Betul lah, pada placement H dan OH. Dan lagi tepat hanya pada carbon number 1. Okay, so fakta ni betul. Kita tengok dulu yang lain. In the number of covalent bond present. Okay, adakah bilangan covalent bond dia berbeza? Tidak. Covalent bond dia sama bilangan. Cuma functional group punya kedudukan yang berbeza. So fakta ni salah. What alpha glucose, that alpha glucose is polar and beta glucose is non-polar. Okey, salah. Dua-dua. Glucose ini, okey, dia adalah large molecule. Dia tak ada kaitan dengan polar non-polar. Polar dengan non-polar ni kita boleh kaitkan tentang water. H dengan OH tu. Okey, ataupun amino acid. Okey, dengan adanya dia punya COOH ataupun NH2. Itu yang menyebabkan dia boleh salah. Sorry. Jadi kalau polar dengan non-polar ni, sama ada dia ada charge positif ataupun charge yang negatif, ataupun kita kaitkan kalau non-polar ni dengan hydrocarbon chain. So jawapan yang betul adalah polar. Okay. So kita lihat soalan seterusnya, soalan yang ketiga. Okay. Soalan yang ketiga ni dah masuk chapter 2. Okey, tapi kadang-kadang kita tak tahu ni chapter 2 ke. Kenapa dia tanya? It is difficult to pull the husk of coconut. Apa maksud husk of coconut? Ini adalah sabut. Sabut kelapa tu yang kita sebelum tu kita nak kena koyakkan tu. Kenapa? Susah. Dan kita tahu karakter dia keras. So ini adalah soalan yang berkaitan dengan plant tissue. Okey, bila kita cerita tentang plant tissue, tengok dia ada xylem, collenchyma, scleron. Okey, kalau kita tengok karakter husk of coconut, okay, dia berkait tentang tisu yang mana? Of course dia bukan xylem, sebab xylem ini adalah tisu transportation of water. Okay, and mineral. So tak ada kaitan dengan husk. Husk ni macam yang melindungi, structure yang bagi mechanical strength dan rigidity kepada sesuatu benda. So yang tu adalah karakter siapa? So structure yang bagi mechanical strength and rigidity itu adalah structure sclerenchyma. Okay, xylem ni memang confirm dah salah lah. Okay, kalau epidermis has thick cuticle, adakah husk coconut ini dikira sebagai cuticle? Pun salah. Okay, collenchyma cell that thicken at the corner. Ingat, collenchyma yang thicken at the corner ini dia biasanya ada pada tumbuhan macam monocot, macam pokok bunga kak embong. Okay, tumbuhan yang bukan batang berkayu. Pada tumbuhan yang begitu, yes, collenchyma yang akan provide mechanical strength, tapi bukan rigidity. Okay, mechanical strength and flexibility. Sebab tu dia senang nak lentur dan sebagainya. Sclerenchyma ni biasanya berada pada macam seed. Okay, macam inilah husk of coconut. Sebab dia adalah tisu mati yang memberi mechanical strength and rigidity. Dia support dan sebagainya. So ini adalah jawapan yang betul. Okay, seterusnya kita tengok soalan yang keempat. Okay, kalau tadi adalah soalan berkaitan dengan plant tissue, now kita tengok dia cerita tentang red blood cell. So, red blood cell ini merujuk kepada animal tissue di mana dia merupakan contoh kepada connective tissue yang kita kena belajar. Okay,
So selain daripada red blood cell, okay, they might ask you related to white blood cell atau leukocyte. Okay, nama lain kepada red blood cell ni adalah erythrocyte. So jangan tak tahu pula, okay, mungkin dia boleh ubah. Okay, so dia tanya kat sini, red blood cell have no nucleus when the cell reach maturity. Okay, kita tahu red blood cell ni dia adalah sel yang bentuknya adalah biconcave. Actually, untuk bercerita tentang red blood cell, dia ada 3 karakter dan ada 3 sebab kenapa dia ada karakter tu. Yang pertama macam soalan ni lah, dia kata no nucleus. Okay, kenapa dia ada no nucleus? Okay, actually dia ada no nucleus adalah to provide more space for hemoglobin storage. Kita tahu dalam red blood cell, peranan hemoglobin ini adalah untuk pegang oksigen. Okay, 1 HB, okay, dia boleh pegang 4 oksigen. So, lagi banyak hemoglobin, lagi banyak oksigen yang dapat red blood cell angkut. Okay, so kenapa fakta yang lain ni salah? To ease the movement of red blood cell, ini berkait dengan ciri yang kedua berkenaan dengan special character of red blood cell di mana dia ada elastic membrane. Okay, sebab kita tahu red blood cell dia boleh lalu dalam tiga-tiga jenis salur darah. Salur darah yang diameternya besar, vena pun dia lalu. Okay, dalam salur darah arteri pun dia yang lalu. Dalam blood capillary yang halus pun dia yang lalu. Dan dia tak ada perbezaan saiz. Bukan salur darah besar, red blood cell besar. Tak, saiz dia sama. Tapi macam mana dia nak bantu pergerakan kalau dia melalui salur darah yang kecil seperti blood capillary? So dia ada elastic membrane. So dia boleh bend dia punya shape tu untuk muatkan diri dia untuk lalu. Okay, so ini juga adalah tadi kalau satu ni no nucleus ini berkait dengan karakter yang C. Yang kedua ni elastic membrane. To increase the surface area for effective gaseous exchange, ini adalah karakter yang special juga, tapi bukan reason kenapa no nucleus. Ini adalah disebabkan dia punya shape ini kita kata biconcave. Okay, apabila dia dui cekung, maknanya kalau kita tengok dari sisi, dia melengkung kat tengah dui cekung. Dia boleh increase surface area untuk absorption tu. Okay, carbon dioxide dan oksigen punya diffusion. Okay, berbanding kalau bentuk dia lepeh macam ni je. So this one dia lebih high surface area. Okay, kenapa bukan jawapan D? Kenapa yang ni pun salah? Okay, transport of oxygen dan carbon dioxide ini adalah function. Okay, untuk red blood cell. So tak tepat lah. So soalan ini bertanya tentang kenapa tak ada nukleus. So kalau no nucleus, reasonnya to provide more space for hemoglobin storage. So anak-anak pelajar pun kena alert lah dengan 3 speciality of red blood cell kita. Okay, di samping tu mungkin juga dia boleh tanya kita tentang white blood cell ataupun leukocyte. Okay, alright. So soalan seterusnya adalah soalan yang kelima. Okay, kalau kita tengok soalan yang kelima ini, 2 glucose solution, okay, of different concentration are placed to each other, okay, but are separate by semi-permeable membrane. Okay, 2 yang different concentration. Okay, apa fakta di bawah ni yang betul? Okay, ini merupakan masih lagi chapter 2, dia berada di bawah subtopic transport across membrane. Okay, untuk bab transport across membrane, okay, let's say gambarannya begini. Let's say kalau lah madam boleh lukiskan, katalah kita ada satu tube. Okay, di mana tube ini dipisahkan oleh semi-permeable membrane. Dan dia ada different concentration. Let's say this one lebih concentration berbanding this one kurang concentration. Contoh madam buat kat sini ada 5 solute-nya. 6 lah. Okay, this one ada 3 je. So this one lebih tinggi. Okay, so after some time, apa yang berlaku? Okay, apa yang berlaku? Of course lah, okay, pergerakan molekul adalah from high concentration region to
lower concentration region. Kalaulah dia secara diffusion. Okey, sebab kat sini tak memerlukan ATP dan sebagainya. Okey, dia hanya melalui semi-permeable membrane. So, apa yang akan bergerak? Of course lah, okey, benda yang kecil akan bergerak. So, kalau macam ni, solution ini ada lebih banyak air berbanding this one. So, air akan pergi ke tempat yang lebih tinggi concentration sehingga equilibrium achieve. Apa maksud equilibrium achieve? Bukan sama level. Equilibrium achieve ialah apabila kepekatan dia jadi sama. Okey, so kat sini solute dia ada 6, yang ni ada 3. So paras dia akan jadi lebih tinggi. Sebab air tu akan bergerak nak samakan concentration dua-dua. So possible. Okey, kat sini solute dia masih 3. Ini solute dia masih 6. Tapi paras air ini akan jadi lebih tinggi sebab nak samakan concentration antara dua kawasan. Okey, so dalam keadaan yang sebegini, fakta mana yang betul? So kita tengok. Okey, so the volume of more dilute. Dilute this one lah kan? Okey, ini dilute. Tadi asalnya ini yang concentrated. Okey, bergantung kepada bilangan solute dia lah. Ini gambaran lah, itu yang you all nak kena depict kan. Gambarkan. Okey, alright. So dia kata the volume of dilute solution akan increase. Adakah dilute solution yang increase? Of course lah tidak. Sebab dia yang banyak air. So pergerakan osmosis is mesti kawasan yang banyak air tu akan pergi kawasan yang kurang air. Okay. So fakta ni salah. Okay, the solute will diffuse from concentration solution to the dilute solution. Solute boleh bergerak. Large molecule tak boleh suka-suka hati nak gerak melalui semi-permeable membrane. Okay, kalau solute dia perlu bantuan facilitated diffusion atau sebagainya. So tak tepat. Okay, both solute and solvent. Solute adalah dia punya bahan terlarut ni, dan solvent cecair ni will diffuse to form both solution equilibrium is reached. Dua-dua gerak. Okay, dalam konsep sekarang tak boleh dua-dua gerak. Okay, sebab dia dah ada different concentration. Okey, dan solute pula tak boleh melalui semi-permeable membrane ni. Okey, jadi fakta ini pun tak tepat. So dia kata the volume of more dilute solution will decrease. So inilah yang betul. Okey, sebab bila dia dilute, dia ada banyak air. Air tu yang dapat bergerak melalui semi-permeable membrane untuk maintainkan concentration. So at this part, dia punya concentration ini dan ini akan jadi sama walaupun paras airnya berbeza. Okey. So seterusnya soalan yang kelima. Soalan yang keenam. Okey, kalau kita tengok soalan yang keenam ni, dia sebenarnya dah berkait tentang bab genetic inheritance. Okey, basic concept of genetic inheritance. Saya rasa ini adalah soalan berkaitan gamete, cell division. Okey, kita tahu cell division ada dua, mitosis dan juga meiosis. Kalau mitosis, kita akan menghasilkan two daughter cell dan dua-dua daughter cell ini exactly the same as the parent cell. Dari segi bilangan kromosom, dari segi maklumat genetik. Berbeza dengan meiosis. Okey, dia akan hasilkan 4 daughter cell, tapi 4 daughter cell ini kita panggil sel gamete. Okey, di mana number of kromosom dia separuh sahaja. Okay, dan maklumat genetik dia mungkin tidak sama as parent. Why? Because of ada dua possible event yang boleh berlaku menyebabkan tak sama tu. Iaitu crossing over masa prophase 1 dan independent assortment masa metaphase 1. So soalan itu sajalah madam ulang-ulang kaji sekali kan untuk bagi you ada gambaran tu. Okay, assume an animal cell has diploid chromosome. Okay, so kalau diploid chromosome ni adalah 2N lah. 2N dia sama dengan 20. How many chromosome would be present in each gamete? Gamete ni lah. Menghasilkan gamete, dia memerlukan proses meiosis. Gamete ni apa? Sel gamete. Okay, sperm, ovum kalau dalam human and animal. So, gamete mestilah bersifat N, haploid. So, kalau 2N 20, N dia mestilah 10. Sebab ini adalah normal gamete. Kalau parent 20 mesti 10. Okey. So simple je soalannya ni. Okey, soalan yang ke-7. Okey, kita dah masuk soalan genetic inheritance yang kebanyakan pelajar
Selalu sangat takut. Okey, ingat dalam genetic inheritance anak-anak, very simple. Actually, dia ada dua bahagian je. You kena tahu dua bahagian ni dulu. Ambil kertas, buat mind map. Bahagian pertama, Mendel. Ada dua je jenis inheritance. Monohybrid melibatkan satu ciri. Satu ciri tu ikutlah height saja ke, shape of seed ke, macam dalam ni. Okay, contohnya, pure breed plant. Dia kata ciri yang ada adalah smooth seed. Okay, cross dengan pure breed, wrinkle seed. Dua-dua pasal bentuk seed. So, dia sebenarnya melibatkan satu sahaja karakter. Okay, di mana dia adalah seed shape. Kita tengok lagi, ada ke dia bagi karakter lain? Kalau satu karakter, it is, okay, mentioning about monohybrid. Tapi boleh jadi dia akan jadi yang lain. Contohnya, dua monohybrid satu karakter. Kalau dihybrid, dua karakter. Okay, ada yang deviate from Mendel. Tapi macam mana nak bezakan? Kita kena tahu monohybrid apa rasionya. Contoh, untuk monohybrid, satu karakter ni tak kira lah ciri apa. Kalau you buat F1 self cross. Okay, apa outcome anak yang you akan dapat? You akan dapat 3:1. Di mana 3 ini adalah yang dominant phenotype. Tak kira lah homozygous ke, heterozygous ke, dominant phenotype. Ini ciri phenotype Okay, dan satu ini adalah recessive phenotype. Sorry. Saya tertekan tu. Alamak, hilang. Okay. Okay, hilang. Okay, tak apa. Kita buat balik. So, kalau monohybrid. Okay. If you are doing F1. Kenapa dia buat F1? Kenapa bukan dari parent? Sebab kalau daripada parent, dia buat pure breed. Okay, pure breed ni maknanya katalah smooth kita simbol sebagai S besar. Wrinkle ini kita simbol sebagai S kecil. Okay. Sebab karakter dia adalah shape of seed. Mesti dia ada alel dominan. S besar smooth. S kecil wrinkle. Okay. So kalau monohybrid ni pure breed, of course anak dia you akan dapat F1 adalah S besar S kecil. Tapi bila you buat F1 self cross, you akan dapat 3:1 F2 dia. F2 phenotypic dia. Kalau you buat F1 test cross, you akan dapat F2 dia 1:1. Ratio ni yang you kena tahu dan hafal. Okay. Di mana apa 3, apa 1 sama dengan apa 1 ini. 3 ini biasanya adalah dominant karakter. Dominant ni S besar S besar. S besar S kecil. Biasanya ni ada 1, ni dah ada 2. Ini dari segi genotype dia. Tapi this one, kenapa kita kata recessive? Dia adalah S kecil. Yang homozygous recessive. Okay. So kat sini dia kata the seed form F1 generation. So huruf-huruf ni you boleh buat persimpulan you sendiri. F1 dia ni lah. Okay. Will collect and self-pollinate. Self-pollinate maknanya S besar S kecil you cross dengan S besar S kecil. Okay. Kalau you tak nak buat cross, you boleh rujuk dekat nota kita. Memang outcome dia 3:1 untuk F2 genotypic ratio. Okay. Dia kata which of the following describe the percentage of the offspring in F2 generation. Okay, kalau kita tengok the wrinkle seed allele is dominant. Adakah wrinkle ni dominant? Tak ya. Wrinkle seed, kalau kita tengok 25% of F2 had wrinkle. Kalau 25% wrinkle, macam mana boleh dapat 25%? Total anak dia 4. Kalau kita perkan 100, ini sama dengan 25%. Ini sama dengan 75%. Sebab total 4 possible outcome. Okay. Maknanya 1/4 darab 100, 25. Okay. So, kita tahu wrinkle ini adalah recessive. Okay. So, ini dikata dominant pula. Salah. Okay. F1 generation homozygous move. Homozygous move ini maknanya S besar S besar.
Mana boleh S besar kacuk dengan S kecil jadi S besar. Anak dia S besar S kecil. So fakta ni salah. Okay. On average, 1 out of 4. Kan 4 total anak, 1 daripada 4 adalah heterozygous parent. Okay, daripada heterozygous parent adalah S besar S kecil. Self cross lah. Will be homozygous recessive. Fakta ni betul. 1 dari 4 ni adalah S kecil. Okay. Nah, heterozygous parent ni tadi kalau kita kacukkan akan dapat S besar, 2 S besar, S kecil, 1 S kecil. So fakta ni betul. Ini jawapan dia. Okay. Yang D ni kenapa salah? The parent generation with smooth seed are heterozygous. Yang ni dia kata parent ni yang smooth seed ni adalah heterozygous. Kalau you buat heterozygous maknanya S besar, S kecil. Salah. Tak dapatlah cara yang begini kalau sebab dia kata pure breed. Kalau pure breed dia mesti homozygous dominant cross dengan homozygous recessive. Nama lain bagi pure breed adalah true breeding. Okay. So jawapan dia adalah cacing. Okay. Tu tadi kalau kita kata monohybrid. Now cuba kita tengok soalan yang seterusnya ni. Kalau deviate from Mendel, dia boleh jadi satu ciri juga ataupun dua ciri. Tapi yang dua ciri hanya merujuk kepada link gene. Macam sekarang ni pasal ABO blood group. Kita tahu kalau ABO blood group ini kita boleh kaitkan dia dengan maknanya untuk yang deviate from Mendel, you ada incomplete dominant, multiple allele, you ada polygene, you ada link gene, sex link gene. Saya ada tertinggal satu, saya tak ingat apa. Okay. Incomplete codominant. Okay, ada 6. Okay, that is all yang deviate from Mendel. What does deviate from Mendel means? Okay, deviate from Mendel ini membawa maksud finding dia, katalah satu karakter tadi. Okay, finding dia bercanggah dengan finding Mendel yang F2 tadi. Katalah F2 dia bila buat self cross dapat 3/1, dia tak. Mungkin dia dapat 1, 2, 1. Ataupun finding dia bila dia buat test cross tak dapat 1/1 macam Mendel. So dia dikira deviate. Kadang-kadang ada yang ciri dia Mendel satu karakter, satu ciri, dua allele tu dia tiba-tiba lebih. Deviate from Mendel. Okay, so kalau ABO blood group dia kita boleh kaitkan dengan multiple allele. Okay, di mana sebab ABO blood group nak ada 4 kumpulan darah tu dia ada bukan dua. Biasa satu jin dua je ada. Dia ada IA allele dia, IB, IO. Maknanya more than 2 allele. Ataupun kita boleh kaitkan dia dengan codominant. Okay, merupakan contoh untuk yang gabungan darah AB. IA ni allele dominant, IB pun allele dominant. Bila dia appear dalam human dia menjadi AB blood group. So untuk AB blood group dia adalah one of example of codominant selain MN blood group. Okay, sebab bila dia equally dominant. Okay, so kat sini dia tanya which one yang betul berkaitan dengan fakta ni. Dia kata single pair of gene only. Okay, ABO blood group single pair of gene only. Okay, tepat ke? Paling tepat ke single pair of gene? Ini macam seolah-olah kita nak cerita pasal mono hybrid. Multiple allele. Setakat ni ini paling tepat. Kita tengok several pair of gene. Several pair of gene nak merujuk kepada polygene. Banyak gene. Biasa satu gene tapi ada karakter yang dia digambarkan berdasarkan lebih daripada lebih daripada satu gene. Polygene macam contoh height dan juga skin color. Okay, no gene ni of course lah salah. Okay, so yang paling tepat untuk menggambarkan ABO blood group adalah multiple allele. Tapi untuk ABO blood group dia boleh jadi soalan aneka gabungan di mana multiple allele itu boleh juga dia kaitkan dengan codominant. So you boleh pilih dua-dua ni untuk menggambarkan this one. Okay, seterusnya adalah soalan yang ke-9. Okay, the gene for trait that Mendel study were either located on different chromosome. What did the circumstance help Mendel recognize the principle of independent assortment? Okay, kalau monohybrid kita kait law of segregation. Independent assortment ni adalah penyusunan. Sebab bila dihybrid kita ada dua karakter. So macam mana cara dia susun? Macam contoh kita kata kita ada A besar, A kecil, B besar, B kecil. Okay, independent assortment menyebabkan kita akan ada 4 possible gamete.
Okey, di mana 4 possible tu dia boleh juga A besar, B besar. Dia boleh jadi A besar, B kecil. A kecil, B besar. A kecil, B kecil. So, penyusunan ini apabila bergabung pula, katalah kita buat self cross, A besar, A kecil, B besar, B kecil, cross dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Disebabkan independent assortment ini ada banyak possibility yang mungkin berlaku, kita akan dapat F2 phenotypic ratio dia adalah yang kita kata 9 nisbah 3 nisbah 3 nisbah 1. Okey, 9331. Okey. So dan bila bercerita tentang independent assortment ini, dia akan berkait dengan type of inheritance-nya adalah dihybrid. Okay, yang mana yang bercerita tentang this one? Dia kata it enable him to obtain 9331 ratio of F2 phenotypic of dihybrid cross. Setakat ni fakta ni betul. Betul lah. Independent assortment kita kaitkan dengan dihybrid, dan bila dia buat F2 phenotypic ratio dapat this one. Kalau self cross. Okay, tapi kalau dia buat test cross, ini self cross lah. Ini yang Madin kata kena hafal tadi. Kalau test cross, dihybrid ni, tadi monohybrid, dia akan dapat 1 nisbah 1 nisbah 1 nisbah 1. Okay. So, the occurrence of individual were unexpected phenotype. Adakah unexpected? Dia dah expect dah. Dia tak adalah ciri-ciri lain daripada parent tu, cuma combination itu. So, fakta ni salah. Unexpected tu. Apa yang unexpected je? Expected. Bila kita combine-combinekan tu. Okay. It lead him to realize that behavior of chromosome during meiosis explain his result. Behavior of chromosome tak ada kaitan. Okay, macam mana kita boleh katakan dia independent assortment bila outcome dia 9331 ni. Okay, it mean the allele involve either dominant or recessive and give 3:1 ratio in F1 generation. F1 generation dah dapat 3 nisbah 1. Tak ada. 3 nisbah 1 kalau F2 adalah berkaitan dengan mono hybrid. Self cross. Okay, so fakta ni pun salah. So jawapan dia adalah ayam. Okay. Okay, untuk soalan yang ke-10, when a single nucleotide pair. Okay, kalau dah cerita nucleotide pair ni, ini dah berkait dengan bab mutation biasanya. Okay, nucleotide pair maknanya merujuk kepada A, T, C, G, dan bila A, T, C, G ini dia berada pada DNA. Dalam bab mutation, kita ada 3 jenis mutation yang utama. Yang ubah dari segi arrangement, okay, yang ubah dari segi structure, dan yang ubah dari segi bilangan. So, dari segi arrangement, biasa dia merujuk kepada nucleotide base pair. Okay, ini adalah referring to gene mutation. Okay, yang ada base CD tu. Substitution, insertion, deletion dan inversion. Okay, kata kunci dia nucleotide base pair. Classify the type of mutation. Okay, so kita panggil dia gene mutation, tapi kita kena tahu nama lain dia. Okay, gene mutation ini adalah yang boleh berlakunya substitution, insertion, deletion pada satu point pada DNA. So that is why dia juga dipanggil sebagai point mutation. Random mutation tak ada, inversion tak tepat, mispairing tak tepat. Nama lain kepada gene mutation adalah point mutation. Clue dia adalah single nucleotide pair. Sebab kalau dia nak kata berlaku inversion, yang merujuk kepada perubahan dari segi structure of chromosome itu kita panggil chromosomal aberration, dia akan cakap segment on chromosome. Okey, berlaku inversion. Break off and apa. Itu kalau aberration. Kalau chromosomal number alteration, dia kata mungkin berlaku non-disjunction. Ada extra chromosome ataupun missing chromosome. So, kata-kata kunci tu bantu you untuk tentukan jenis. Okay. Soalan yang ke-11. Okay. A condition when the whole set of chromosome. Kat sini pun ada clue. Nampak? Whole set of chromosome fail to separate. Bila whole set, ini melibatkan number. Dan dari segi alteration of number of chromosome, dia akan terbahagi kepada 2. Kalau you tengok dalam nota, case dia sama ada N euploidy
ataupun euploidy. Atau saya tak suka panggil euploidy ni, saya suka panggil polyploidy. Apa beza polyploidy dengan aneuploidy? Kalau aneuploidy ini kes di mana extra or missing one chromosome. Okey, maknanya katalah set tu 2N sama dengan 46, dia boleh jadi 2N tambah 1, so total jadi 47. Ataupun 2N tolak 1, dia jadi sama dengan 45. Tambah 1 atau kurang 1 dari the entire set yang normal. Kalau polyploidy, extra set of chromosome. Okey, maksudnya asalnya 2N, dia boleh jadi 3N. Ataupun ganda jadi 4N. Disebabkan apa? Apa penyebab kepada dua-dua ni? Non-disjunction. What is non-disjunction? Salah pindah waktu anafis. Okay, kalau macam ni dia kata fail to separate ni, satu set, the whole set, semua. Satu tu, semua set pergi one side, satu lagi one side. Dia macam tak separate pun. So, bila dia bergabung, dia boleh jadi individu 3N dan sebagainya. Okay, so dia tanya, okay, ini cerita polyploidy lah. Kenapa condition yang extra set ni jarang berlaku, rarely found in animal? Okay, kenapa rarely found in animal? Kenapa kalau plant boleh pula hidup? Okay, so biasanya apabila dia jadi individu yang ada extra set, okay, dalam animal and human jarang berlaku sebab during gamete, okay, biasanya dia akan fail to develop. Okay, di mana bila dia ada extra set, dia dah jadi macam mutant dah. Mungkin dia punya maklumat tu tak boleh. Ataupun dari segi jantina pun dah tak tahu dah nak jadi jantina apa. Kalau plant ni tak apa. Sebab dia boleh membiak pula menjadi melalui vegetative propagation atau sebagainya. Okay, sister chromatic fail to separate. Why? Why? Rarely found. Salah. Ini salah. Ini memang penyebab kepada berlakunya ini. No synapses occur at prophase 1. Tak ada kaitan. Synapses ni ialah homologous kromosom datang dekat. Offspring are sterile. Ini adalah akibat kepada that one. Okay, bukan. Okay, sebenarnya kenapa jarang berlaku? Sebab bila gamete yang abnormal, katalah gamete sepatutnya yang normal N kacuk dengan N, jadilah anak yang 2N. Tapi kalau yang satu ni dia 2N gametnya, kacuk dengan N, so dia akan jadi yang 3N. So kita tak tahu. Okay, ciri tu maknanya sepatutnya ada 2 pasang, tiba-tiba dia dah ada 3 pasang kromosom. So dia tak. Okay, during early development biasanya dia gamete tu dah tak visible dah. Okay, so ini yang paling tepat lah. Okay, dan yang terakhir untuk part 1 ni adalah soalan yang ke-12 bab mutation juga. Dia cerita pasal deletion and addition. Okey, kat sini kan dia selalu, kadang-kadang kita dah biasa base deletion, base insertion. Yang ni dia rephrase apa yang berlaku. Deletion, tapi apa yang delete ataupun berlaku addition, base pair. Base pair ini kata lain dia adalah nukleotide yang Madam sebut tadi lah. Dan nukleotide ini berada pada DNA. So maknanya yang A, T, C dan G. So ini merujuk kepada gene mutation tadilah. Okay, so this is what we call as gene mutation. So untuk gene mutation, okay, related tu, kalau addition dengan deletion, dia akan berkait dengan frame shift. Okay, maknanya frame shift ini disebabkan oleh base deletion atau base insertion. Yang ketiga-tiga ni macam yang dibincangkan oleh Madam Hajar hari tu dalam set yang kedua, ini penyebabnya adalah base substitution. Okay, tapi dia boleh lead kepada mesan, amino acid tertukar menjadi amino acid lain, silent, berlaku mutation tapi amino acid masih kekal sama atau non-sense. Amino acid tu tertukar menjadi stop codon. Ini penyebabnya base substitution. Tapi kalau base deletion, base insertion, dia menyebabkan frame shift mutation. So ini lebih kepada apa dia effect of gene mutation. Okay, so sekian dulu untuk part 1. So continue dengan part 2 sekejap lagi. So stay tune.